anak-anak moden ini, orang tua terabai. Di Kuala Lumpur ada satu tempat, orang tua perempuan diberi satu rumah, tak ramai dalam dia, hak masa dalam setahun je boleh duduk ataupun 2 tahun, dalam 25 ke 30 orang. Rumah tu cantik, ada banglo sebiji dan satu lagi banglo tuan rumah duduk. Tuan rumah telah janji kalau dia mati nanti dia akan wakafkan juga rumah dia. Kalau nilai pasaran dulu kat 4-5 juta dah. Sekarang tak tahulah tanah Kuala Lumpur ni tuan-tuan macam mah dah lah. Dia punya nilai mahalnya. Menarik. Di situ walaupun anak-anak letak ibu bapa, ibu masing-masing di situ, tapi itu lain. Makan terjaga, pembelajaran terjaga, pakaian terjaga, semua terjaga. Jadi anak-anak semua walaupun ni boleh datang dan ibu bapa seronok. Ibu bukan bapa, ibu seronok. Ini menunjukkan kepada kita bahawa isu jaga orang tua juga adalah isu masalah. Dan Malaysia tak pelik kalau 20-30 tahun lagi boleh jadi Malaysia juga akan jadi negara tua dah. Sebab orang muda ni umur 40 dah mati lagi, jadi ramai umur 70, 80. Negara ni ada negara muda, ada negara sederhana. Kalau ramai orang tua, negara tua. Negara kita ni tak tahu, nampak sini muda-muda belaka, mana 30-40 tahun lagi mungkin jadi negara tua pula. Baik tuan-tuan, ini cabaran. Itu saya cakap dari segi, saya tak nak cakap lah dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi ni. Kita cakap hak yang kena-kena, hak yang depan-depan mata kita, cabaran. Antara cabaran yang kita boleh tengok, kalau kita sendirilah, antara cabarannya adalah bagaimana kita cuba menempatkan diri kita yang memungkinkan untuk kita hadir ke rumah Allah, belajar ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu. Ini cabaran. Ada orang tak kenal masjid, tak kenal surau, tak kenal majlis ilmu. Jadi pada masa itu mungkin terhanyut dalam hidup. Bila mana berlaku sedikit musibah, barulah kesesalan begitu banyak datang untuk nak kembali kepada Tuhan. Ibn Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam pernah menyebut, min mulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Daripada tanda talatuf, lemah lembutnya Tuhan dengan ihsan, dengan kasih sayang kepada hamba, dia heret hamba yang lalai itu dengan rantai-rantai ujian. Apa maksud? Maksudnya kadang-kadang kita tak sedar, kita asyik hanyut. Entah macam mana satu hari kita pergi ke hospital, hospital kata kau kena tahan, kaki kau ni kena potong. Cimani tahap yang tinggi memang tak boleh nak pulih dah. Allah, gelak gambar. Akhirnya bila ini berlaku, maka sebuah kesedihan wujud pada dirinya, dan pada masa itu barulah rasa keinsafan. Macam mana ya, barulah rasa nak kena masjid, nak kena surau, barulah. Tapi nak pergi macam mana, dah huzur. Orang kita pula kalau sakit suruh berehat rumah, berehat. Sedangkan kadang-kadang orang yang baik, seorang yang saleh berkata,
Dalam uzur seperti itu, suruh anaknya bawa dia ke masjid. Orang-orang yang bersama dengannya dan anaknya kata tak payah, duduk rumah. Dia kata, wallahi, kalau waktu solat kamu tak dapati aku di masjid, maka carilah aku di kubur. Dia mempunyai semangat yang wajar. Tak lain tak bukan semangat ni tujuan nak gambarkan betapa mereka ni istiqamah dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzur sekalipun macam tu. Saya suka nyatakan bahawa kita ni tuan-tuan hidup hanya sekali, bukan 14 kali. Justru biarlah bererti. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Setakat mana memungkinkan dia memberi manfaat, maka dia lebih. Setakat mana dia memungkinkan memberi manfaat. Kita bercakap sekarang ni, macam mana kita tengok orang yang paling baik, orang yang banyak memberi manfaat. Seorang ulama menceritakan, dia kata satu hari aku terima satu panggilan telefon dengan dhaif dan naif, menceritakan bahawa dia ni sahabat aku dan dia minta aku datang ke rumahnya. Aku kata okey. Maka datanglah ke rumah. Nak masuk pagar sahaja pun rumah, Masya Allah, besar. Rumah macam dipakai padang goh dah pun, luah. Masuk pintu, luah. Masuk bilik dia pula macam sebuah rumah dah, luas. Nak jadi cerita, satu ketika dia datang cerita, dia ni rupa-rupanya kawan kepada Syekh ni masa universiti dulu. Cuma dia ambil bidang lain. Jadi Syekh ni kira ceramah je lah, mengajar. Tapi kawan dia ni tak. Kawan ni orang kaya, anak orang kaya. Arab kalau kita kata kaya, kaya sungguh tuan-tuan. Kita kalau kaya ada 14,000 tu kaya dah. 100-200 ribu kaya. Arab ni bukan sejuta, bilion baru kaya. Kemah lah, tak rebah. Bila tamat belajar, sahabat yang lain sibuk kerja, dia tak payah kerja. Abah kaya belajar. Jadi dia hidup happy go lucky. Hidup biasa, pergi mari. Orang baik, bukan jahat, orang baik. Biasa. Dia selalu sakit kepala. Bila sakit kepala, dia pergi ke farmasi beli ubat, boleh tahan. Satu hari dia sakit yang amat sangat. Pergi farmasi beli ubat, tak baik. Bila tak baik, sakit lagi, dia pergi dekat hospital. Hospital kata kena scan kepala. Dia pun buatlah scan. Sampai saja scan, tahu keputusan, doktor jadi cemah. Panggil doktor ramai-ramai. Jadi dia pun kata, apa doktor ni sikit-sikit kau nak meeting. Lepas cemah macam itu, akhirnya doktor ni bagi tahu. Doktor ni kata apa? Tuan, satu berita yang sedih. Tuan mesti melakukan pembedahan segera kerana tumor besar sangat, membengkak dalam tempoh yang seketika sahaja. Kalau tak lakukan, boleh membawa kepada maut. Dengar macam tu dia mengamuk. Dia bayar, dia lari. Sebab benda ini menyebabkan dia rasa hidup tu hilang. Susah.
Akhirnya dia bawa kereta, sakit lagi. Dia cari satu hospital lain. Dia pun pergi dan buat sekali lagi testnya sama. Tapi doktor ni pun kata panggil ayah awak. Ayah dia pun datang dalam sibuk yang melampau, datang. Bila datang, doktor ni cerita ke ayah dia, wahai tuan, anak tuan ni memang begiang. Ayah orang kaya tuan-tuan. Dia kata apa? Tak kisahlah, abang dia dulu pun memang saya hantar buat pembedahan. Ini gelang dia pun tak apa. Doktor hanya kerja cari hospital terbaik di muka bumi ni dan buat satu booking. Secepat mungkin saya akan hantar anak saya dengan private jet sekarang juga. Akhirnya buat. Dia cerita bila dia masuk saja dalam ni, letih yang melampau. Macam mana kepala dia ni kena bedah, kena buang tengkorak purung kepala ni, tinggal selaput je. Buang kawasan tu, simpan yang ni, jahit begini hampir 6 bulan ataupun 3 bulan lama. Jantung dia juga kena bedah, kerana ada yang menyebabkan saluran dan seumpamanya, maka buat pembedah. Dia kata tubuh dia, tangan dia tiap-tiap hari ni kena injek begitu banyak. Seolah-olah kalau kita ambil seekor ayam daging, kita ambil camcem dia tajam, kita pacak begitulah, banyak sangat. Selepas hampir 6 bulan, Allah sembuhkan dia. Bila sembuh, kehidupannya berubah 360 darjah. Sampai dia kata, sampai orang tengok, dia kata seolah-olah Allah beri kepadanya nyawa yang kedua untuk hidup. Maka dia tubuhkan jamiah ataupun NGO. Kerjanya bantu orang miskin, anak yatim, janda-janda, fakir, mu'allaf, dia bantu. Akhirnya perangai dia daripada dulu dengan apa yang berlaku selepas pembedahan itu amat kontra, 360 darjah berubah. Ini kesan qida ilaihi bisalasilil imtihan, ditarik kepadanya, dipandu kepadanya, yakni kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini cabaran. Cabaran kita dalam hidup, kita tak rasa kita ni tak okey, melainkan kita okey, baik. Takat mana kita akan tengok kita tak baik, bila mana kita bertemu ada orang yang jauh lebih baik pada kita, barulah kita rasa jauhnya jarak kita dengan dia. Kita kadang-kadang mari surau, mari masjid, kadang-kadang tak. Perangai pun lebih kurangnya. Umur kita 60 tahun dah. Duduk, satu hari kita duduk masuk dalam jemaah, duduk saf, tiba-tiba datang seorang budak umur 14 tahun, mari tepi kita semayang. Lama dia semayang, rokoknya lama, sujudnya lama, tertibnya lama. Dia satu semayang, kita 4 kali semayang lah. Itu cara dia semayang, nampak kemah. Kita perhati, kata budak ni lain macam semayang. Sudah semayang, budak ni baca doa. Kita tengok budak ni kelopak matanya menangis sebagai contoh. Dia angkat tangan, dia doa, ya Allah, ampunlah dosaku yang banyak ni kerana lalai. Lalai sahaja pun dia anggap dia berdosa. Dia minta ampun ibu bapa,
Dia pun doa, ya Allah, ampunlah pocik tua hak tepi aku ni berat ni. Kita pun kejut, ya Allah, ni tak baik, ni tak apa. Tuan-tuan, sudah daripada itu kita mikir, kalau budak umur 14 tahun dah macam ni, aku umur 60 pun hoha-hoha, letih. Kadang-kadang kebaikan-kebaikan yang berlaku, yang mengubah senario hidup kita adalah benda-benda yang remeh. Benda-benda yang kadang-kadang kita rasa benda tu tak ada apa. Tapi bila diperhati dan diamati, itulah yang menyebabkan orang tu jadi baik. Seorang ahli tasawuf, satu hari dia tengok seekor jeking kala. Jeking kala, scorpion lah macam gitu, kala jengking besar. Jadi cara jalan tu dia pun mikir. Dia kata, hari ni aku nak tengok sekali apa tugasan jeking kala hari ni. Jadi kawan tu ngayak, dia boleh jalan slow-slow lah, tengok belakang setapak, dua tapak, tengok cara. Jeking kala ni berjalan-jalan, akhirnya jalan tepi kolam. Bila sampai tepi kolam, tiba-tiba datang seekor katak. Katak ni datang letak dirinya tepi jeking kala. Lalu jeking kala ni naik atas katak. Dia tak sengat katak tu. Bila naik atas katak tu pula pergi macam berenang ataupun melompat ke sebelah sana. Air pun tak jalan, tak dalam, dia mengarung je. Ngarung sampai sebelah tebing sana. Katak ni tundukkan dirinya, jeking kala ni turun jalan. Terus tak ke depan lagi. Dia ikut lagi. Bila ikut, tiba-tiba dia tengok ada satu pokok besar. Nampak pokok besar tu, dia tengok di perdu pokok tu, di banir pokok tu, di umbi pokok tu, ada seorang lelaki yang sedang tidur berdengkur, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan botol arak pegang tangan, tidur longlai dah. Jadi jeking kala ni pergi dekat orang ni. Ingat mungkin dia nak sengat orang ni biar mati. Sedang dia berjalan ni, menuju ni, didapati ada seekor ular. Ular besar. Ular ni mari dekat dengan orang yang sedang tidur ni, mabuk ni. Lalu ular ni angkat kepala nak patuk. Bila ular ni nak patuk, jeking kala ni datang lalu pergi sengat ular ni mati. Lalu ahli tasawuf ni menangis. Lalu dia mengambil kisah ini, salah satu daripada moral story-nya, dia kata, kalaulah hamba Allah yang deraka, yang tak taat kepada Allah, Allah tetap jaga dan peliharanya, maka bagaimana kalau yang taat dan patuh pada perintah Allah? Takkanlah orang yang rajin sembahyang, rajin ibadat, rajin bekerja, mati kelaparan. Tak. Orang ini sudah barang tentu akan diberi oleh Allah banyak kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang dia sendiri pun tak sangka. Kalau yang deraka pun tetap dapat rezeki, dapat keselamatan, orang yang taat lagilah. Kerana kalau kita tengok dalam solat tu, kita kadang-kadang terlupa kenapa Allah suruh kita solat.
Kerana Allah nak mengangkatkan derajat kita ini dalam serba-serbi kelebihan, kebahagiaan, kehebatan, kemuliaan. Dengan sebab solat ni sahaja saya pimpin perbincangan. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa tuan-tuan nak dalam hidup ni? Tuan-tuan jawab, Ustaz, saya nak keampunan Allah. Okey. Lagi, saya nak kasih sayang Allah. Lagi, saya nak Allah bagi saya kekuatan. Lagi, saya nak supaya saya ni darjat ditinggikan. Macam mana ditinggi saya ni 48 grade Ustaz? Dah nak berapa? 84 Ustaz. Tengok tu. Tinggi lalu. Lagi, saya nak ya Allah, kalau boleh Ustaz, rezeki yang murah. Ya, lagi apa lagi nak? Saya nak dapat taufik dan hidayatullah. Lagi, saya nak kesihatan yang baik, afiat daripada sebarang penyakit yang bahaya. Lagi, kalau boleh biarlah pengampunan mutlak daripada Allah. Tengok, kaya dalam rezeki ada, sihat dalam afiat ada, banyak. Semuanya yang kita minta tu hanya terwujud ketika duduk antara dua tahiyat, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 kita minta. Apa lagi nak? Itu tak masuk doa kunut. Maknanya tuan-tuan, dengan kita salat, maka banyak perkara-perkara yang kita sebut, isu-isu yang masalah itu dapat diselesaikan. Wasta'inu bis sabri was salah. Kamu minta tolong dengan sabar dan salat. Apa kemeluk? Hajat, salat. Tak ada hujan, salat. Hidup susah, salat. Semua salat. Dan dia memberi satu jawapan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, oleh kerana masuk dah waktu, saya rasa sekadar itulah. Dalam keadaan COVID-19 ni tak boleh ceramah panjang. Tak boleh ceramah. Dan malam ni minta maaf lah, kita tak ada selfie. Kita buat gini je deh. Ni bukan ajaran baru, tak ada. Ada sahabat dia bergaduh, nanti kita akan buat satu garis panduan. Kita buat gini. Yang penting bukan jabat salam. Yang penting beri salam, jawab salam. Yang penting senyum, tengok senyum. Cukup lah. Jadi tak payahlah salam. Kadang-kadang maklum sajalah, zaman yang ini dinasihat, bukan saya nasihat, ini Kementerian Kesihatan. Tapi ada juga orang tu, saya buat macam tu, dia kata takkan dengan saya tak nak salam. Allah kata salam jugalah. Tapi begitulah yang sebaiknya. Dan saya pun minta izin, selepas daripada ni saya ada janji dengan orang. Ada makan tak ni? Mana tu? Kerana COVID tak ada makan. Bagus. Jadi insya-Allah, tapi lain kali ajaklah makan kambing ke bakar. Tu penting. Bakar tu asak tu, dia lain bau tu. Kalau ramai ni 15 ekor cukup insya-Allah. Jangan 2 ekor nyaknya. 2 ekor tak boleh. Kami di tempat kami mengajar tu sebulan sekali ada bakar kambing. 4 ekor, 3 ekor. Jadi orang pun rasa seronok. Kuliah duha kami masih berjalan lagi. Itulah yang kami lakukan. Jadi akhir kalam, insya-Allah kita semayang, kita doa kat Tuhan, Allah beri kebaikan kepada kita semua. Sudah semayang, saya terus minta izin. Tak payah salam lah. Gambar-gambar pun tak payah lah. Walaupun tak ada lagi fatwa kata gambar ni membawa kepada COVID, tapi kita berjaga-jaga. InsyaAllah selepas selesai akan datang, kita salam lah banyak kali pun.
kita bolehlah untuk berselfie dan seumpamanya. Akhir kalam, saya katakan saya sayang kepada anda semua. Anda adalah tonggak kebaikan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan saya tak dapat nak cakap panjang, tapi bersama saya memang banyak buku-buku yang saya buat. Saya harap walaupun saya jadi menteri, saya akan dapat menulis lagi, insya-Allah. Antaranya Syekh Syarawi, antaranya Masa Pelihara lah. Ini buku yang paling saya sayang. Macam mana kita nak betul-betul time management dan quality time. Wasiat untuk anakku, anak-anak kita mesti yang cuti sekolah ni sesuai sangat. Kita bagi kat dia, nak nasihat dia malah dengar. Jadi beli tinta nasihat untuk menentu. Ni ramai orang nak menikah sekarang ni warkah buat pengantin. Walaupun di sini saya nampak pengantin lama, hak lama pun boleh pakai, bukan hak baru je. Jadi beli buat semangat je. Hadis 40 ni saya nak settenya 20 tahun baru boleh selesai. Imam Nawawi. Begitu juga halal dan haram dalam Islam. Halal dan haram ni satu kitab yang cukup baik, boleh tuan-tuan dapatkan, insya-Allah di belakang sana. Yang penting kita hendaklah menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan bertakwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.